Tiada rakyat Malaysia terlibat serangan di Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nas Farhin dalam Berita Tengah Malam. Tiada rakyat Malaysia terlibat dalam serangan kebakaran yang berlaku di Patani, Yala dan Natatiwat serta wilayah-wilayah di selatan Thailand semalam. Bagaimanapun, Kementerian Luar mengerusi Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla sedang memantau rapat perkembangan berkenaan. Ini termasuk menyelaras usaha bersama pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan maklumat lanjut. Sehubungan itu, semua rakyat Malaysia di lokasi terjejas dinasihat sentiasa berhati-hati dan disaran mengikut perkembangan terkini yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular atau mempunyai sebarang pertanyaan lanjut dinasihatkan untuk menghubungi Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla. Kes pelajar Kolej Vokasional maut disyaki akibat dibelasah di Lahad Datu Sabah. Kementerian Pendidikan KPM sedia beri kerjasama penuh dalam penyiasatan kes berkenaan. Selain menegaskan tidak berkompromi dengan salah laku buli di semua institusi pendidikan bawah kelolaannya, KPM turut menzahirkan duka cita dan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga bangsa. Bantuan kebajikan segera juga diberi kepada keluarga mangsa. Sokongan psikososial turut ditawarkan kepada keluarga, pelajar, guru dan seluruh warga kolej. Pada Jumaat, pelajar berusia 17 tahun ditemukan meninggal dunia di asrama. Dipercayai dipukul sekumpulan pelajar lain. Kesan kecederaan dan lebam turut dikesan di beberapa bahagian tubuh mangsa. Polis mengesahkan telah menahan 13 pelajar lelaki berusia 16 hingga 19 tahun selain mengesan 7 saksi bagi membantu siasatan. Sementara itu, tawaran khidmat kaunseling diberi kepada keluarga mangsa terbabit. Memang itu satu prosedur biasa kita. Kalau ada perkara seperti itu, memang kita sentiasa menyantuni keluarganya. Kalau untuk pihak kaunselor kita. Kita ada kaunselor seluruh Malaysia, ramai kaunselor kita untuk bersama dengan mereka yang memerlukan ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Sinar Ramadan Kumpulan Sunway di Wisma Yatim Perempuan Islam Pulau Pinang. Mayat individu tanpa identiti dengan kesan terbakar 90% ditemukan di kawasan kebun kelapa sawit di Bukit Karong Semeling, Sungai Petani semalam. Mayat ditemui seorang penjaga kebun pada pukul 11 pagi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan mengesahkan penemuan mayat tersebut. Mayat berkenaan ditemukan dalam keadaan meniarap dan dipercayai meninggal dunia sekitar 24 jam lalu kerana belum berbau. Polis melakukan pemeriksaan di lokasi dan mayat dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB untuk bedah siasat. Menurutnya, setakat ini siasatan masih dijalankan dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut sementara menunggu keputusan hasil bedah siasat. Pihaknya juga meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian untuk menghubungi Balai Polis berhampiran. Mayat seorang lelaki yang terdampar di pantai Pengundang Pulau Bintan Indonesia pada 15 Mac lalu disahkan milik nayak tempatan mangsa dilaporkan terjatuh ke dalam laut di Pulau Pemanggil Mersing pada 8 Mac. Identiti mangsa Muhammad Sufian Alwi berumur 32 tahun disahkan kakaknya Nur Aini Alwi selepas membuat pengecaman di Rumah Sakit Umum Tanjung Pinang. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Johor Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, maklumat penemuan mayat disalurkan oleh Polis Republik Indonesia berdasarkan pakaian mangsa. Mayat telah hanyut 86.3 batu nautika dari lokasi mangsa dilaporkan hilang iaitu 3.3 batu nautika barat laut Pulau Pemanggil. Muhammad Sufian terjatuh ke dalam laut pukul 4.10 petang 8 Mac lalu ketika menarik pukat di bot nelayan dinaikinya. Proses pengecaman mayat diuruskan Pusat Penyelamat Maritim MRSC Johor Bahru dengan membawa keluarga mangsa ke Pulau Bintan.
Dua warga Singapura maut manakala 4 lagi parah selepas terbabit kemalangan di kilometer 114 Lebuh Raya Utara Selatan di Yomping Paguh, Batu Pahat. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Ismail Dollah mengesahkan insiden berlaku pukul 3 pagi semalam ketika semua mangsa berkonvoi ke Muar untuk bersahur. Kumpulan konvoi berkenaan berhenti di laluan kecemasan berhampiran kawasan rehat dan rawat RNR Yomping berikutan sebuah motosikal pancit. Bagaimanapun, sebuah lori dipercayai hilang kawalan telah memasuki lorong kecemasan dan melanggar kumpulan berkenaan. Dua mangsa berusia 26 tahun meninggal dunia di lokasi, manakala 4 yang parah menerima rawatan di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar. Mandu lori berusia 33 tahun direman 3 hari bagi membantu siasatan. 3 lelaki tempatan ditahan dalam op kilau samudra di sekitar perairan Sungai Kuantan. Pengarah Maritim Pahang, Laksmana Pertama Maritim Mazlan Mat Rejab berkata kesemua suspek berusia 32 hingga 36 tahun itu didapati positif syabu. Operasi bersepadu tersebut dijalankan Maritim Malaysia Pahang bersama agensi anti dadah kebangsaan negeri. Ketiga-tiga suspek telah diserahkan kepada pihak AADK untuk tindakan lanjut. Sepanjang operasi terbabit, saringan telah dijalankan ke atas 89 nelayan tempatan dan asing. Operasi memfokuskan aktiviti penyalahgunaan dadah dalam kalangan komuniti nelayan. Lokasi serbuan tertumpu kawasan nelayan dan bot nelayan di jeti persendirian sekitar muara Sungai Kuantan. Usaha membanteras parti terus dipergiat. Jabatan Imigresen Kelantan bersama Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan operasi bersepadu di stesen penguatkuasa JPJ Mentara Gua Musang. Hasilnya, 74 parti ditahan, masing-masing merupakan warga negara Bangladesh, Myanmar, India, Indonesia, Pakistan, Filipina dan Kemboja. Pengarah Imigresen Kelantan Muhammad Faizal Syamsuddin memaklumkan operasi berakhir pukul 3.30 pagi tadi, menyaksikan kesemua mereka ditahan selepas pemeriksaan melibatkan kenderaan dan bas ekspres di Jalan Utama Gua Musang, Kuala Lipis. InsyaAllah kita akan teruskan operasi sehinggalah kita melihat rekod-rekodnya sudah bersih dan tidak ramai lagi lah yang berada orang kata berkeliaran, dan kita pun banyak mendapat aduan bahawa ramai parti-parti yang bebas. So inilah salah satu usaha kita untuk menjalankan tugas kita untuk menangkap parti-parti yang bebas. Dan untuk makluman, bukan semuanya adalah parti. Kesemua tahanan melakukan kesalahan mengikut Seksyen 55E, Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C. Tular kononnya ahli Parlimen Seputih Teresa Kok anti-Islam. Menerusi perkongsian di WhatsApp, penghantar dakwa pemimpin berkenaan tak setuju Islam jadi agama rasmi persekutuan. Bagi meyakinkan orang ramai, pautan artikel berkaitan diterbitkan sebuah blog turut dilampirkan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Ia turut disahkan Tuan Badan. Peneliti mendapati artikel yang dikongsi ditulis pada 2019. Ia terus dikitar semula dan jadi kempen politik murahan pihak tertentu meski Mahkamah Tinggi memutuskan kandungannya berunsur fitnah. Henti cipta persepsi palsu, jangan sebar fitnah. Penyebarannya adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Menteri Ekonomi Rafiz Ramli diminta beri penjelasan kepada jemaah menteri berhubung isu pendaftaran padu. Minggu depan, Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim berkata ia susulan kebimbingan yang dibangkitkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai sistem itu. Semalam saya sempat bincang dengan Premier Abang Jo. Dia akan berikan beberapa kebimbangan untuk persoalan dibangkitkan. Jadi saya minta supaya Menteri Ekonomi teliti dan jelaskan ke jemaah menteri minggu depan.
Perdana Menteri ditemui pemberita selepas mengadakan jelajah mesra di Bazar Ramadan Taman Kerang, Kuantan. Kerajaan tidak berhasrat untuk melanjutkan tempoh pendaftaran padu yang dijadual berakhir 31 Mac ini. Ia bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar mengikut garis masa ditetapkan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kerajaan perlu menanggung sekurang-kurangnya RM2 bilion sebulan bagi kos subsidi petrol sekiranya terus menangguhkan pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata pihaknya akan menggunakan data sedia ada sebagai mekanisme memberi bantuan dan akan mencari alternatif lain bagi golongan yang tercicir sekiranya ada. Sementara dia tak adalah tercicir sampai tapi bila kita nak mula bagi tu duit tu dia akan panjang sikit proses dia lah. Kita kena we will prescribe the next step for those people yang telah dikenal pasti layak dapat tapi tak belum mendaftar. Okey, macam mana dia nak semak kelayakan dia dan sebagainya lah. Beliau berkata kepada media selepas sesi town hall bersama Menteri Ekonomi berkaitan padu. Setakat ini 7.07 juta telah mendaftar dan mengemaskini maklumat dalam sistem padu. Rafizi turut meminta agar pemimpin komuniti yang hadir untuk menyampaikan keseluruhan maklumat padu yang dikongsikan kepada penduduk di kawasan masing-masing. Ini termasuk mengenai kepentingan statistik data, pengukuhan keselamatan dan keberhasilan padu dalam usaha meningkatkan pendaftarannya menjelang akhir bulan ini. Kementerian Ekonomi akan bertemu Kerajaan Sarawak minggu depan bagi membincangkan mengenai pendaftaran padu. Menurut Rafizi, ini bagi mendapatkan penjelasan mengenai isu tular berhubung arahan penangguhan pendaftaran dan kemaskini sistem itu oleh kerajaan negeri. Kerajaan Sarawak antara paling terkedepan sebelum ini menggerakkan kaki tangan kerajaan negeri mereka untuk mendaftarkan rakyat menggunakan padu. Jadi sebab itu dari segi pendaftaran Sarawak adalah antara yang tertinggi. So mungkin setelah melalui 3 bulan tu ada perkara-perkara yang kami belum dimaklumkan. Yang itu yang kita akan bincangkan minggu depan lah. Menurut beliau lagi, perjumpaan tersebut juga tidak akan memberikan kesan kepada pendaftaran penduduk negeri Sarawak yang akan berjalan seperti biasa. Dalam pada itu, Rafizi menegaskan dakwaan subsidi petrol dan diesel ditarik sebelum Aidilfitri adalah tidak benar. Menurutnya, kerajaan akan pastikan kesemua sistem sokongan khususnya padu diselaras terlebih dahulu sebelum keputusan mengenai subsidi petrol dilakukan. Because we need to put this in place first. Jadi kalau contohnya tarikh tutup padu 31 Mac 2024, mustahillah akan ada sebarang keputusan mengenai subsidi petrol dan diesel ni terlalu dekat dengan 31 Mac lah. Kerana kita perlukan data tu dibersihkan, kita kena maklumkan kepada orang ramai siapa yang dapat dan sebagainya kan. Umat Islam diseru agar menunjukkan contoh yang baik dengan memperlihatkan kepribadian akhlak mulia terutama sepanjang bulan Ramadan. Ini termasuk tidak melakukan sebarang perbuatan menghina orang lain, mencerca, memarahi serta menunjukkan sifat-sifat tidak bermoral. Perdana Menteri berkata bulan Ramadan sepatutnya dihayati dengan memperbanyak amalan, bertakwa kepada Allah serta menghadapi ujian dengan berhemah. Jadi saya harap mudah-mudahan bulan Ramadan ini kesempatan bagi umat Islam Malaysia memberi penonjolan contoh yang baik. Bukan dari segi jeritan, bukan bagi nak marah dan menghukum orang, menghina orang, mencerca orang, tidak. Menunjukkan akhlak yang baik. Bahawa umat Islam ini kerjanya rajin, akhlaknya baik, tidak menipu, tidak merasuah, tidak menyakau. Dan ini ciri-ciri yang baik. Nasihat itu turut ditujukan kepada pemimpin dan para peniaga supaya mengamalkan sikap ikhlas, rajin dan amanah ketika bekerja. Datuk Seri Anwar berucap pada majlis berbuka puasa Madani bersama 3,000 hadirin di Masjid Tengku Ampuan Afzan Indra Mahkota Kuantan.
Perdana Menteri turut menunaikan solat maghrib berjemaah di masjid tersebut. Terdahulu, Datuk Seri Anwar tiba di Pahang sempena lawatan negeri. Ketibaan beliau pada pukul 3.40 petang dimulakan dengan menghadap Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Abdul Aziz Kuantan. Dalam pertemuan lebih 1 jam itu, Perdana Menteri dan Sultan Abdullah bertukar-tukar pandangan berhubung isu semasa. Seuras itu, Datuk Seri Anwar mendengar taklimat pembangunan negeri Pahang di Bilik Gerakan Negeri Pejabat SUK Pahang. Taklimat turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Malaysia menggerakkan 100 kontena bantuan kemanusiaan Malaysia dari Kairah ke Gaza melibatkan 1,358 tan barangan keperluan asas. Antaranya tepung gandum, kotak makanan, kit kebersihan, selimut dan kemah dengan anggaran nilai 12 juta ringgit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Perdana Menteri akan menghubungi Presiden Mesir bagi melancarkan lagi proses penyaluran bantuan tersebut. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri telah committed untuk membantu MAPIM bagi penghantaran barang ini, barangan yang dibeli di Mesir, khususnya daripada Kairo, daripada Qahirah, dan urusan untuk kerajaan dengan kerajaan G2G akan diuruskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Pada petang ini beliau akan telefon Presiden Sisi untuk mendapatkan persetujuan Presiden Sisi daripada Mesir bagi membantu bantuan ini agar sampai ke destinasi. Beliau ditemui pemberita selepas majlis pelancaran dan flag off misi bantuan kemanusiaan 100 kontena Malaysia dari Kairah ke Gaza di Pangkalan Udara TUDM Subang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar turut berkesempatan hadir seketika pada majlis tersebut. Misi tersebut hasil pendanaan NGO dengan sokongan kerajaan Malaysia dan akan diuruskan melalui gudang MAPIM di Kairah, Mesir. Ia melibatkan 20 anggota delegasi yang akan berada di Kairah selama 10 hari bagi membuat persiapan dan proses penghantaran bantuan ke sempadan Rafah. 3.64 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW untuk pelbagai projek pembangunan infrastruktur, kemudahan awam dan perumahan di Labuan tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, 1 juta ringgit dikhususkan untuk 20 projek jalan perhubungan desa JPD, manakala RM500,000 untuk 10 projek bawah program ameniti sosial. Beliau yang juga Menteri KKDW memaklumkan kementerian itu turut memperuntuk 1.54 juta ringgit bagi 20 projek bina baru program perumahan rakyat termiskin PPRT. Dan ini azam saya sebagai orang yang sayangkan Labuan, insya-Allah kita perbanyakkan lagi jalan-jalan ini di Labuan. Begitu juga program ameniti sosial dan program perumahan rakyat seperti yang kita lihat tadi, kita akan tambah. Beliau berucap pada majlis iftar santunan kasih Ramadan di Labuan. Selain itu, KKDW melalui Kemas turut memperuntukkan RM116,900 untuk pembangunan komuniti. Bagi meningkatkan pendidikan kemahiran, RM123,500 diperuntukkan meliputi program Sijil Kemahiran Malaysia Penilaian Pencapaian Terdahulu SKM PPT. Dalam pada itu, Majlis Amanah Rakyat MARA pula menawarkan RM1.37 juta untuk pembiayaan perniagaan dan RM65,000 bagi pembangunan usahawan di Labuan. Sesi libat urus bersama negeri-negeri berhubung penambahbaikan Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1985 Akta 355 telah selesai. 1965 Akta 35 telah selesai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naif Mohtar berkata, libat urus itu penting memandangkan perkara berkaitan agama Islam merupakan hak negeri-negeri berdasarkan perlembagaan.
Dalam konteks sekarang, memang Mahkamah Syariah hanya diberikan bidang kuasa di bawah jenayah, ya, apa yang disebut sebagai 356. 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Jadi maknanya undang-undang yang sedia ada yang melibatkan kesalahan jenayah menghina agama ini, maksimum dia boleh berbagi penjara 3 tahun. RM5,000 dan 6 kali sebatan. Ya? Mahkamah Syariah tak boleh mengenakan hukuman lebih daripada yang saya sebutkan tadi. Justru pihaknya kini sedang berusaha untuk meningkatkan hukuman yang kali terakhir dipinda pada tahun 1984. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis iftar Jalinan Kasih Yayasan Kita Anak Malaysia di Kelang, Selangor. ribu pelajar antarabangsa disasar melanjutkan pelajaran di negara ini menjelang 2030 sekaligus menjadikan Malaysia hub pendidikan global. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mustafa Saadmud optimis sasaran itu mampu dicapai berdasarkan jumlah pelajar antarabangsa yang mencecah 131,000 orang tahun ini. Jelasnya, institusi pendidikan tinggi IPT di negara ini menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan apabila tersenarai dalam kedudukan terbaik Quacquarelli Siemens QS World University Rankings 2023. Faktor pendidikan bertaraf dunia, komuniti yang selamat serta lokasi strategik antara faktor menyumbang kepada pertambahan bilangan pelajar antarabangsa. Beliau berucap pada Forum Pendidikan Tinggi ASEAN Malaysia China di Ibu Negara. 121 tangki air disediakan buat 350 penduduk kampung Seri Muar Kulai yang berdepan gangguan bekalan air sejak 3 minggu lalu. Menurut Ahli Parlimen Kulai, Teo Ni Ching, masalah itu berlaku disebabkan projek penggantian paip sepanjang 1.7 km tertangguh akibat kemalangan. Beliau yang juga merangkap Timbalan Menteri Komunikasi berkata gangguan tersebut menjejaskan 135 kediaman. Jadi saya harap bahawa SAJ pihak yang menjalankan siasatan ini boleh mempercepat lagi siasatan mereka dan SAJ juga perlulah secepat mungkin memastikan bahawa bekalan air back to normal. Kerana bukan sahaja sekarang bulan Ramadan tetapi yang bulan April mungkin 10 hari bulan April bermula denganlah Hari Raya Aidilfitri. Jadi saya rasa bekalan air ini merupakan satu keperluan untuklah aktiviti harian kita. Bahkan lagi perayaan sudah sangat-sangat dekat, jadi lagilah demand untuklah air ini, bekalan air ini lagi tinggi. Dia memang tak ada air. Tak ada air itu berperingkat. Kadang kalau pukul 5.30 pagi itu ada, pukul 6 tak ada lah. Pasal ialah mungkin SAJ dibagi-bagi tempat-tempat tersebut pasal banyak meliputi yang kedian air. Tapi walaupun mana pun saya cakap dengan terima kasih di atas kerjasama SAJ yang tidak putus-putus untuk menghantar bekalan air melalui tangki sehingga pukul 1:30 malam pun berada di Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat ke majlis berbuka puasa bersama media, badan bukan kerajaan, sektor korporat, swasta, syarikat berkaitan kerajaan dan belia di Istana Iskandariah. Turut berangkat Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Hadir sama Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil dan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Maib Tan Sri Muhammad Anwar Zaini. Sultan Nazrin turut berkenan menerima zakat perniagaan berjumlah 9.26 juta ringgit daripada 6 syarikat korporat untuk diserahkan kepada Maib. Zakat berkenaan ditunaikan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Empire Industrial Berhad, Koperasi Guru-Guru Melayu Krian dan Selangor Berhad. Selain koperasi peserta-peserta rancangan Felkra Seberang Perak Berhad, Lembaga Tabung Haji, PINS dan Network Solution Sendirian Berhad. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada 437 penduduk di Hulu Selangor. Setiap seorang menerima RM500.
Mereka terdiri daripada 152 asnaf fakir, 195 asnaf miskin dan 90 orang saudara baharu dari daerah berkenaan. Pada majlis itu, baginda turut berkenan merasmikan Masjid Kampung Melayu Rasa Hulu Selangor. Sementara itu, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyampaikan sumbangan tunai Aidilfitri kepada 487 anak-anak yatim di daerah sama. Majlis penyerahan sumbangan yang dikelolakan Yayasan Islam Darul Ihsan itu diadakan di Masjid Nurul Iman Serendah. Baginda juga turut berkenan menyerahkan watikah pelantikan kepada 3 ketua sahabat prihatin yayasan tersebut dari daerah Hulu Selangor. Malaysia mungkin menghantar jumlah kontijen yang lebih kecil di Sukan Olimpik Paris 2024 pada Julai. Perkara berkenaan diakui Menteri Belia dan Sukan KBS Hanayo. Menurut Hana, jangkaan itu selepas menyaksikan skuad hoki lelaki negara gagal layak ke tamasya itu pada Januari lalu. Jelasnya, KBS juga sedang melakukan penambahbaikan program Road to Gold RTG bagi mengenal pasti atlet berpotensi untuk Kesukan Olimpik Los Angeles 2028. Kemudian kita kena buat penambahbaikan lah. Itu sebab Road to Gold sudah mengenal pasti LA 2028 dan kita telah letak atlet-atlet kita yang ada peluang ke 2028 itu dalam fast track program sekarang. Ya. So masih dalam proses kelayakan, kita berharap yang masih dalam proses itu akan berjaya lah. Ya. Bila hoki tak layak masa itu, kita dah tahu dah kontingen kita akan jadi kecil. Majlis Sukan Negara MSN sebelum ini menjangka minimum 25 hingga 30 atlet mampu layak ke tamasya yang akan bermula pada 26 Julai hingga 11 Ogos depan. Perak berkemungkinan besar tidak akan menyertai acara bola sepak pada Sukan Malaysia Sukma di Sarawak pada Ogos ini. Faktor kewangan menjadi punca skuad bola sepak negeri itu sukar untuk mempersiapkan pasukan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perak FC, Bobby Farid Syamsuddin, Perak FC hanya diberi peruntukan RM50,000 untuk persiapan pasukan bagi menyertai tamasya itu. Jadi ada risiko kepada pasukan under 20 sebab under 20 ni kita ada kos kita yang sendiri untuk membina pemain-pemain dan player-player under 20 sekarang ini adalah player-player kata orang pembangunan untuk negeri Perak dan kebanyakannya orang-orang Perak. Jadi seumpama berlaku pada bulan 8 Liga Belia belum habis lagi. Jadi risiko sebulan kami lepaskan pemain itu tidak boleh berharga RM50,000 lah. Jelas beliau, Perak FC juga terpaksa menanggung beban kewangan untuk persediaan pasukan bawah 23, bawah 20 dan bawah 18 seperti yang disyaratkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.